Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan sebuah video pembentangan yang bertajuk Sejarah Perkembangan Tafsir pada zaman Rasulullah SAW, Sahabat dan Tabi'in di bawah kursus PPPY 1242 Metodologi Al-Quran dan Al-Hadis, dan pensyarah bagi kursus ini ialah Dr. Wan Hilmi Wan Abdullah. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Yang pertama sekali Nur Hasila binti Udin, nombor matriks A179653. Nur Azah Izzati binti Nur Aizat, A180202. Muhammad Isman Najmi bin Rosidin, A180390. Muhammad Amir Luqman bin Amran, A182077, dan Sarah Azira binti Masyar, A184151. Pendahuluan. Al-Quran merupakan salah satu dari 5 buah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran juga merupakan sebuah kitab yang perlu dijadikan panduan dalam hidup kita di dunia supaya tidak tersilap langkah dalam setiap perbuatan kita. Manakala tafsir pula adalah penjelasan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari pelbagai sisinya agar makna dan maksudnya dapat difahami dengan baik. Hal ini kerana yang dibicarakan dalam ayat-ayat tersebut meliputi pelbagai aspek, maka penjelasannya juga memerlukan huraian yang cukup panjang. Kemunculan tafsir ini disebabkan oleh kerana Al-Quran mempunyai mutu bahasa yang sangat tinggi sehingga kadang-kadang terlalu sukar untuk difahami, di mana ia memerlukan kepada pentafsiran daripada Nabi Muhammad SAW atau para sahabat, tabi'in dan ulama. Kemunculan pentafsiran ini dapat dibahagikan kepada 3 zaman, iaitu zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat dan yang terakhir ialah zaman tabi'in. Pada zaman Rasulullah SAW, yang pertama, tujuan Nabi Muhammad SAW diutuskan adalah bagi menyempurnakan segala syariat yang telah dimulakan para Nabi terdahulu. Pertumbuhan tafsir Al-Quran dimula sejak zaman hidupnya Rasulullah SAW. Orang pertama yang menguraikan kitabullah Al-Quran dan menjelaskan kepada umatnya wahyu yang diturunkan Allah SWT ke dalam hatinya. Pada masa itu, hanya Rasulullah SAW yang boleh menjelaskan dengan rinci pengertian dari ayat-ayat Al-Quran. Adapun para sahabat hanya boleh merujuk kepadanya dan mereka tidak berani menafsirkan kerana beliau masih di sisi mereka. Tidak diragukan lagi bahawa sejarah tafsir Al-Quran berlangsung melalui berbagai tahap dan kurun waktu yang panjang sehingga mencapai bentuknya yang kita saksikan sekarang ini berupa tulisan berjilid banyaknya. Yang terakhir, Muhammad SAW merupakan pentafsir awal bagi ayat-ayat yang tidak difaham oleh para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan teruskan pada bahagian saya, iaitu tafsir pada zaman sahabat. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, tugas menyampaikan risalah diteruskan oleh para sahabat. Terdapat 4 sumber utama yang menjadi rujukan utama para sahabat untuk tafsirkan Al-Quran. Yang pertama iaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, di mana terdapat ayat-ayat ringkas pada satu tempat dijelaskan dengan lebih panjang di tempat yang lain ataupun surah yang lain. Yang kedua adalah tafsir Al-Quran dengan sunnah, iaitu apabila terdapat ayat-ayat yang tidak difahami oleh para sahabat, mereka akan terus rujuk kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan jawapannya. Yang ketiga adalah tafsir dengan ijtihad. Apabila jika tidak terdapat tafsiran daripada Al-Quran dan As-Sunnah, maka para sahabat akan berijtihad dengan kemampuan mereka. Yang terakhir adalah ijtihad dengan ahli kitab, di mana jika sahabat ingin mengetahui dengan lebih terperinci tentang kisah Rasul dan umat terdahulu, maka mereka akan merujuk kepada ahli kitab, yang di mana Al-Quran hanya menceritakan secara ijmali saja, manakala dalam kitab-kitab samawi yang lain diterangkan secara terperinci. Seterusnya adalah ciri-ciri keistimewaan tafsir zaman sahabat. Yang pertama adalah tafsir sebahagian ayat yang kurang dipahami saja. Ini mereka hanya tafsir sebahagian saja. Yang kedua, tafsir yang dilakukan adalah secara ijmali, iaitu secara ringkas. Dan yang ketiga adalah tafsir yang dilakukan belum dibukukan dan juga belum diasingkan daripada hadis. Seterusnya, faktor kurangnya tafsir pada zaman sahabat. Yang pertama, mereka mentafsirkan Al-Quran mengikut suasana dan peristiwa. Yang kedua, tahap penguasaan bahasa yang tinggi. Ini kerana pada zaman sahabat, perkembangan Islam masih belum sehingga keluar Arab.
Yang ketiga adalah kefahaman akidah yang mantap. Okay. Penilaian ulama terhadap tafsir sahabat ada 3 pandangan. Pandangan pertama mengatakan tafsir sahabat dihukum marfu' dalam perkara asbabun nuzul dan yang tidak boleh ditafsir dengan ar-ra'i. Adapun tafsir dengan tafsir bir-ra'i maka ia dinamakan dengan pendapat sahabat. Manakala pandangan kedua mengatakan bahagian yang dikira marfu' sahaja yang wajib diterima. Dan pandangan yang terakhir mengatakan bagi ijtihad sahabat ataupun tafsir ar-ra'i terbahagi kepada 2, iaitu wajib diambil dan wajib dirujuk kepadanya kerana sahabat mendengar dan mengambil secara langsung daripada Rasulullah SAW. Baiklah, seterusnya tafsir pada zaman tabi'in. Pengajian tafsir Al-Quran telah terbahagi kepada 3 kumpulan utama, iaitu Madrasah Ibnu Abbas, Madrasah Abdullah dan juga Madrasah Ubay bin Ka'ab. Madrasah Ibnu Abbas yang itu merupakan pusat pengajian tafsir yang paling terkenal terletak di Mekah. Madrasah ini mempunyai ahli tabi'in yang menerima seluruh tafsir Al-Quran daripada para sahabat seperti Mujahid bin Jabir. Seterusnya Madrasah Abdullah Ibn Mas'ud yang berpusat di Kufah. Antara pengikut Ibn Mas'ud yang terkenal ialah Al-Qamah bin Qais, Masruq, Al-Aswad bin Yazid dan Marrah Al-Hamdani. Dan yang terakhir, Madrasah Ubay bin Ka'ab yang terletak di Mesir. Antara pengikut kelompok ini, yang paling terkenal ialah Abu Al-Aliyah. Seterusnya, tafsir pada zaman tabi'in. Secara umumnya, tafsir Al-Quran pada peringkat zaman tabi'in ini telah memulakan peringkat penulisan, himpunan serta pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran. Ibnu Jarir Al-Tabari menyebut bahawa Ibnu Abi Malikan pernah berkata, aku melihat Mujahid bertanya Ibnu Abbas tentang tafsir Al-Quran dan dia bawa bersama-samanya papan tulis. Kata Ibnu Abbas kepadanya, tuliskan sehingga dia bertanya Ibnu Abbas tentang tafsiran ayat semua sekali. Dan riwayat inilah yang menunjukkan bahawa penulisan dan pembukuan tafsir telah pun bermula pada zaman tabi'in. Dan perkembangan yang berlaku pada zaman tabi'in antaranya adalah riwayat ahli kitab turut menjadikan sumber di dalam penulisan tafsir. Kedua, kemunculan mazhab baru. Dan yang ketiga, perubahan pada asas tafsir bir-ra'i. Sekian. Berdasarkan artikel yang kami pilih, dapat disimpulkan bahawa terdapat 3 zaman yang menjadi fokus kepada perkembangan tafsir. Yang pertama adalah zaman Rasulullah, yang mana baginda merupakan orang pertama melakukan penjelasan terhadap Al-Quran dan memberi penerangan kepada orang ramai. Pada ketika itu, para sahabat tidak berani mentafsirkan satu pun ayat Al-Quran kerana Rasulullah masih berada di sisi mereka. Yang kedua adalah zaman para sahabat, yang mana tugas mentafsir dipikul oleh mereka selepas kewafatan Rasulullah. Para sahabat arif dalam perihal Al-Quran kerana mereka hidup pada zaman penurunan Al-Quran. Pentafsiran Al-Quran kurang pada zaman sahabat disebabkan oleh mereka mentafsirkan Al-Quran mengikut suasana dan peristiwa, tahap penguasaan bahasa yang tinggi dan kefahaman akidah yang mantap. Dan zaman terakhir adalah zaman tabi'in, yang mana menunjukkan bahawa ulasan-ulasan terhadap sesuatu ayat Al-Quran mula ditulis dan dibukukan. Pada zaman itu juga muncul 3 kumpulan pengajian tafsir yang terbesar. Perkembangan yang telah berlaku pada zaman tabi'in adalah mereka memasukkan riwayat ahli kitab menjadi salah satu sumber tafsir mereka, asas kepada tafsir ar-ra'i, dan munculnya mazhab pada zaman itu yang memberi impak kepada tafsir. Kemasukan riwayat Israiliyat dalam tafsir merupakan titik kelemahan tafsir pada zaman selepas tabi'in. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.